Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar ISM Usuluddin Semester 8 daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tugasan kami yang kedua, iaitu ulasan daripada video yang diambil di YouTube, di mana video tersebut disampaikan oleh Datuk Dr. Azri yang menerangkan mengenai tawasul antara yang benar dan yang batil. Pertamanya kita akan masuk kepada pengenalan video dan pengenalan penceramah. Antara pengenalan daripada penceramah iaitu biodata penceramah. Nama Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, tarikh lahir 1 Januari 1971, tempat lahir Bukit Mertajam, Seberang Perak iaitu di Pulau Pinang. Jawatan pensyarah bahagian pengajian Islam di USM iaitu jawatan tetap Mufti Perlis, dipinjam dari USM oleh Kerajaan Negeri Perlis bermula 1 November 2006 hingga 30 November 2008. Dari segi pendidikan, Sekolah Menengah Agama Al-Irsyad iaitu di Seberang Perai, Pulau Pinang, College Islam Sultan Alam Shah, jurusan Bahasa Arab dan Syariah, Amman Universiti Jordan, MA Sarjana Pengajian Islam Universiti Sains Malaysia iaitu PhD, dalam kos Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2003. Ijazah hadis, mendapat 5 ijazah sanad menerusi jalur ulama India pada tahun 2001. Manakala anugerah dan kejayaan pula, darjah Datuk Bergelar Perlis yang membawa gelaran Datuk Arif Perkasa pada tahun 2012, darjah kebesaran Sri Sirajuddin Perlis sepenak ulang tahun Hari Keputeraan ke-62 Tuanku Raja Perlis, penerima anugerah Ma'al Hijrah peringkat negeri Perlis pada tahun 1429 Hijrah dan anugerah tokoh Ma'al Hijrah USM pada tahun 1430 Hijrah. Manakala pengenalan video klip ini disampaikan oleh Datuk Dr. Asri mengenai tawasul antara yang benar dan yang batil. Video ini juga dimuat naik oleh channel dan jumlah pengikutnya adalah seramai 68.5 ribu pengikut. Video ini juga dimuat naik pada 30 Oktober 2016 dan telah ditonton oleh 6,080 orang. Jumlah like-nya sebanyak 122, manakala jumlah dislike adalah tiada. Akhir sekali, rata-rata penonton meninggalkan komen yang mengatakan penjelasan Dr. Asri kurang jelas berbanding penceramah yang lain. Akan tetapi tidak dinafikan ada juga yang bersetuju dengan beliau. Baik, dalam video tersebut, penceramah yang dikenali sebagai Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin mengatakan tawasul ada yang syarak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala dan juga diizinkan nas Al-Quranul Karim dan yang diizinkan sunnah Nabi SAW, dan ada bahagian yang tidak diizinkan. Dan juga dinyatakan bahawa dalam Al-Quranul Karim juga disebut tentang bertawasul. Antara ayat yang disebut dalam Al-Quranul Karim tentang bertawasul dengan Asma'ul Husna dari surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha, yang bermaksud bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan Asma'ul Husna. Contoh berdoa dengan menyebut Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim dan lain-lain, menyebut mengikut sesuai dengan doa kita yang dipohon. Seterusnya adalah bertawasul dengan perkataan atau wirid yang Allah suka. Jadi, dalam video tersebut, penceramah mendatangkan satu contoh tentang kisah Nabi Yunus AS yang terselamat daripada ditelan dalam perut ikan paus. Jadi, dalam kisah itu, Nabi Yunus ni berdoa dengan satu doa yang disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 87, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi, daripada doa yang dibaca oleh Nabi Yunus tu, Allah SWT ini perkenankan doa tersebut. Sehingga timbul satu persoalan daripada sahabat Rasulullah SAW. Adakah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus itu hanya khusus untuk Nabi Yunus sahaja?
Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa doa tersebut boleh digunakan oleh semua orang, tetapi dengan beriktikad bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja sebenar-benar penolong. Tak ada orang lain yang boleh bagi pertolongan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, amalan tawassul yang dibenarkan, iaitu bertawassul dengan amalan yang soleh. Jadi, dalam video tersebut juga, penceramah mendatangkan satu contoh di mana kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu berkenaan kisah 3 orang pemuda yang terperangkap dalam satu gua. Jadi, ketika pemuda ni terperangkap dalam satu gua tu, mereka menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan pada satu ketika dahulu dengan harapan andai ataupun sekiranya ada keberkatan dalam kebaikan yang mereka lakukan dulu tu, mereka memohon kepada Allah untuk membukakan pintu gua tersebut. Jadi Allah ni memperkenankan doa tersebut dengan asbab amalan-amalan baik, amalan-amalan yang soleh yang dilakukan dulu tu, maka Allah pun buka pintu gua tersebut. Okey, baiklah kita sambung. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh penceramah mengenai hadis tadi, maknanya kita ni boleh bertawassul dengan amal soleh. Apa sahaja amalan soleh boleh digunakan. Contohnya kita tolong seseorang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala walaupun perkara tersebut sukar untuk kita lakukan. Itu dikira sebagai amal soleh. Ataupun kita ni berundur daripada melakukan maksiat pun dikira sebagai amal soleh. Dan pada suatu masa kita memerlukan pertolongan, kita berdoa dengan perkara yang kita lakukan itu sebagai wasilah. Dan contoh doa yang boleh kita guna dalam bertawassul dengan amal soleh ini ialah, Ya Allah, aku ni pernah menolong orang kerana-Mu, Ya Allah. Jika apa yang aku lakukan ini mendapat redha di sisimu, Kau kabulkanlah doa aku ini. Nescaya doa ini akan mustajab sepantasnya, kata penceramah. Jadi perkara inilah yang dikatakan tawassul bisalihil a'mal. Kata penceramah lagi, kedua-dua perkara ini iaitu tawassul dengan nama Allah, wirid dan juga perkataan yang Allah suka, serta bertawassul dengan amal soleh yang telah disepakati boleh oleh para ulama, tidak menjadi topik perbincangan oleh masyarakat. Akan tetapi yang menjadi perbincangan adalah bertawassul dengan para wali, sama ada yang telah meninggal ataupun belum. Jadi penceramah mengajukan soalan, bolehkah kita ni bertawassul dengan orang soleh? Penceramah jawab, orang soleh ini kita tidak dapat kenal pasti dengan yakin kesolehannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan dia tanya lagi, bolehkah kita bertawassul dengan kedudukan Nabi? Okey, untuk persoalan ini akan disambung oleh sahabat kami yang seterusnya. Baik, boleh ataupun tidak kita bertawassul dengan jahrul Nabi ataupun kedudukan Nabi? Baik, penceramah telah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Uthman bin Hunayf, yang mana berdasarkan hadis tersebut, ada seseorang lelaki buta yang datang dan mengadu kepada Nabi, di mana dia telah berdoa dan diajarkan kepadanya tawassul oleh Nabi. Dan di sini terdapat beberapa perbincangan. Di kalangan para ulama ada khilaf 2 madrasah, kata penceramah, iaitu antara Ibnu Taimiyah dan orang yang bersetuju dengannya, dan satu lagi, sebahagian lagi yang tidak bersetuju pada madrasah yang lain. Dan khilaf ulama dalam hal ini iaitu sebahagian mereka mengatakan perkara ini boleh dilakukan oleh mereka yang ingin bertawassul ketika Nabi Muhammad SAW masih lagi hidup, itu dengan jahrul Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya Umar Ibn Khattab bertawassul dengan Ibn Abbas, iaitu bapa saudara Nabi, setelah Nabi Muhammad wafat. Maknanya sebelum ini Nabi Muhammad ada, dia bertawassul dengan melalui Nabi Muhammad. Tapi setelah ketiadaan Nabi, dia bertawassul dengan keluarga baginda, Ahlul Bait. Baik, sebahagian pendapat ulama yang lain mengatakan bahawa boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad setelah Nabi wafat. Ini kerana pada hakikatnya kita tak minta doa pada Nabi, akan tapi kita sebut sahaja, Ya Allah, contohnya, Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi, maka terimalah doa ini. Okay? Kata penceramah, perkara ini mewujudkan khilaf di kalangan ulama, akan tapi ulama tidak mengkafirkan antara satu sama lain. Juga disebutkan Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan Wahabi itu tidak pernah mengatakan hal ini adalah masalah akidah, akan tetapi termasuk dalam masalah fiqh. Dan di akhir video penceramah tu, beliau ada mengatakan bahawa jika ada seseorang yang bertawassul selagi mana dia tidak mengharapkan si fulan tersebut untuk mengabulkan permintaan doanya, akan tetapi
mengaitkan sahaja dengan kebaikan si fulan, maka tawassulnya itu diharuskan. Contohnya, ya Allah, dengan kemuliaan si fulan, mustajabkan doaku. Ianya masih lagi dalam kategori khilaf ulama. Sebahagian ulama menyokong dan sebahagiannya tidak menyokong. Dan di akhir perbincangan tu, penceramah mempersoalkan, kenapa kita nak bertawassul dengan Tok Wali ataupun Tok Guru tarikat kita contohnya, sedangkan sahabat Nabi ataupun Nabi itu sendiri adalah lebih dekat dengan Allah. Perkara ini dijawab oleh penceramah kerana sebahagian pengikut wali dan guru tarikat itu mempercayai bahawa ajaran mereka mempunyai kaitan dengan sahabat dan keturunan Nabi. Bukanlah dikatakan Tok Wali dan guru-guru tarikat tu salah, tetapi orang yang memulakan perkara seperti mengatakan salur jalur tarikat aku ni nasabnya sampai pada sahabat ataupun Nabi. Jadi kalau nak sampai pada mereka, yakni sahabat ataupun Nabi tu, hendaklah melalui aku dahulu, dengan sujud, dengan cium telapak kaki dan sebagainya. Penceramah mengatakan, jika benar seseorang itu hendak mencari kedudukan yang kukuh di sisi Allah, semestinya mereka mencari Nabi Muhammad dahulu. Lalu mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, begini-begini, terimalah doa ini. Contohnya. Akan tetapi, mereka ni tak bertawassul dengan Nabi, dengan alasan kerana tak melihat para sahabat melakukannya secara menyeluruh. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab juga tidak bertawassul dengan Nabi setelah Nabi wafat. Akan tetapi beliau bertawassul dengan Ibn Abbas, kerana Ibn Abbas sahaja yang hidup ketika itu, kata penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Failman bin Sukri, nombor metrik 056642. Baiklah, sekarang ke bahagian kesimpulan. Berdasarkan daripada keseluruhan ulasan video, dapat kita memahami bahawa kita boleh bertawassul Subhanahu wa Ta'ala. Penceramah juga mengatakan tawassul terbahagi kepada 4, iaitu syarak, diizinkan nas Al-Quran, diizinkan sunnah Nabi SAW, dan bahagian yang tidak diizinkan. Selain itu, kita boleh bertawassul dengan amal soleh seperti kita tolong orang secara ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sekali, penceramah mengatakan jika benar seseorang hendak mencari kedudukan yang kukuh di sisi Allah, semestinya mereka mencari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, mereka tidak bertawassul dengan Nabi dengan alasan kerana tidak melihat para sahabat melakukannya secara menyeluruh. Kesimpulannya, jika ada seseorang yang bertawassul selagi mana dia tidak mengharapkan si fulan tersebut untuk mengkabulkan permintaan doanya, akan tetapi mengaitkan sahaja dengan kebaikan si fulan, maka tawassulnya itu diharuskan. Contohnya, ya Allah, dengan kemuliaan si fulan, mustajabkan doaku. Ianya masih lagi dalam kategori khilaf ulama. Sebahagian ulama menyokong dan sebahagiannya tidak menyokong. Seterusnya, antara ulasan yang dapat daripada video tawassul antara yang benar dan batil. Tawassul wasilah ialah tawassul yang syar'i dan ada yang diizinkan dengan nas Al-Quran dan ada yang diizinkan dengan nas sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ada juga bahagian yang tidak diizinkan. Antaranya yang telah diizinkan dengan tawassul adalah perantaraan untuk membolehkan doa atau permintaan kita untuk dimustajabkan. Ada beberapa perkara yang boleh bertawassul, antaranya yang pertama, tawassul menurut Al-Quran. Tawassul kepada Allah dengan menggunakan Asma Al-Husna dengan nama Allah yang mulia, Ya Ghaffar Ighfirli, iaitu wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ketika kita menyebut nama-namanya dan menjadikan namanya sebagai perantara untuk kita berdoa dan memohon daripadanya, itu salah satu kaedah tawassul yang syar'i. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang kita sendiri buat. Antara amal soleh ialah kita buat satu amalan yang baik. Contohnya, ya Allah, dulu aku pernah tolong orang susah. Jika ada kebaikan yang aku tolong ini, maka terimalah doa aku ini. Dan yang ketiga, tawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan, iaitu tawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan, bukan amalan soleh daripada orang lain. Hadis yang selalu dijadikan dalil ialah hadis antara 3 orang lelaki yang
telah terperangkap di dalam gua. Seorang berdoa kepada Allah dengan mengatakan bahawa dia telah taat kepada ibu bapanya. Seorang lagi telah mengatakan dia hampir berzina tetapi dia hampir tinggalkan zina kerana takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan menyebut amalan soleh itu mereka berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu gua yang tertutup. Ini menunjukkan keberkesanan bertawassul dengan amalan soleh itu untuk menjadikan amalan soleh yang pernah kita kerjakan sebagai perantaraan di dalam doa. Antara tawassul yang batil. Tawassul yang telah disebut tadi ialah tawassul yang syar'i. Selain daripada itu, kesemuanya adalah tawassul yang dilarang seperti meminta daripada berhala, pokok, binatang, memuja dan lain-lain. Mereka yang menggunakan perantaraan yang batil ini berdalilkan peristiwa-peristiwa di mana kesemuanya adalah dari hadis-hadis daif, iaitu hadis yang lemah tidak boleh dijadikan hujah. Bahkan dalil yang mereka gunakan tidak membawa pengertian bahawa Nabi SAW bertawassul dengan nabi-nabi yang telah wafat sebelumnya. Para ulama telah menjelaskan hal ini antaranya dalam sebuah kitab tawassul iaitu Al-Tawassul Baina Masyru' wal Mamnu, tawassul antara yang disyariatkan dan yang dilarang. Beliau membahaskan secara terperinci penghujahan dan bantahan terhadap orang-orang yang berhujah dengan orang-orang yang telah mati dengan cara menyerunya. Dan akhir sekali, hal ini tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi berasaskan hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih dan jelas daripada mereka. Baik, berkenaan dengan tawassul dengan nama-nama Allah ialah menyebut namanya ketika berdoa. Contohnya, jika berdoa keampunan, maka menyebutlah, Ya Allah, ampunilah aku kerana sesungguhnya Engkaulah adalah Al-Ghafur, yang bermaksud yang Maha Pengampun. Dalilnya, doa yang diajar Nabi SAW kepada Abu Bakrin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kasiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratum min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tiada siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Maka ampunilah bagiku dengan keampunan darimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafur, yang bermaksud yang Maha Pengampun, dan Al-Rahim, yang Maha Mengasihani. Riwayat Bukhari dan Muslim. Atau boleh juga bertawassul dengan menyebut nama-nama Tuhan secara umum, seperti dalam hadis, As'aluka bikulli ismin walaka sammiyati bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw asta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta ja'alal qur'ana rabi'il qalbi wa nura sadri wa jila'an huzni wa zahaba hammi. Seterusnya adalah ulasan individu, di mana dalam video keseluruhan tersebut tawassul merupakan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara, sama ada dengan benda ataupun dengan orang yang dianggap mulia dan dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Jadi, dalam firman Allah tersebut, Allah suruh kita cari sesuatu untuk menyampaikan kepadanya atau untuk mendekatkan kepadanya. Dengan syarat kita patuh pada perintah Allah dan kita tinggal larangan Allah SWT. Okay, jadi dalam tawassul ni, ada yang boleh bertawassul, ada benda ataupun orang yang kita boleh bertawassul, dan ada benda atau orang yang kita tak boleh bertawassul. Contoh benda ataupun orang yang kita boleh bertawassul adalah kita bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, di mana kita yakin dan kita tahu bahawa baginda Rasulullah SAW ni merupakan seorang insan yang paling mulia, yang paling
baiklah, syumul, sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertawassul dengan kemuliaan baginda untuk kita minta sesuatu kepada Allah. Okay, dan daripada kesimpulan ulasan penceramah dalam video tersebut, iaitu Dr. Mazalah, beliau ni tidak menolak sepenuhnya tawassul. Tapi ada satu tawassul dengan wali. Tawassul dengan wali, beliau berkata, lebih baik bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana sudah kita tahu bahawa kemuliaan dan ketinggian darjat, macam saya kata tadi lah, ketinggian kemuliaan darjat baginda Rasulullah SAW di sisi Allah berbanding dengan wali. Okay, macam wali ni ada yang kita ragu dengan kewalian beliau, dan ada yang kita yakin. Jadi kat situ ada perbezaan sikit lah. Sama ada kita pilih bertawassul dengan wali ataupun bertawassul dengan Nabi Muhammad. Okey, berdasarkan apa yang saya faham melalui video ceramah yang telah disampaikan oleh Datuk Dr. Asri ini ialah tawassul adalah salah satu cara ataupun perantara untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bertawassul dengan Asmaul Husna, wirid dan juga perkataan yang Allah suka, serta kita boleh bertawassul dengan amalan soleh berdasarkan dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam ulasan video tadi. Perkara ini disepakati boleh oleh ulama. Akan tetapi ada juga tawassul yang menjadi khilaf, iaitu bertawassul dengan para wali sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ada yang menerimanya dan ada juga yang menolaknya. Jadi bagi penceramah, kelihatan beliau ini tidak menolak sepenuhnya. Akan tetapi beliau menyatakan bahawa jika kita ni benar-benar ingin bertawassul dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa kita perlu bertawassul dengan orang lain? Mengapa kita tidak terus bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW sahaja ataupun nabi-nabi yang lain yang sudah diyakini kemuliaannya? Sedangkan wali Allah ni, yakni orang yang soleh ni, kita tidak dapat kenal pasti dengan jelas tahap kesolehannya. Itu apa yang dikatakan oleh penceramah. Jadi setelah dilihat komen penonton pula, ada yang menyatakan bahawa mereka lebih memahami penjelasan daripada Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Muhaizat, Buya Yahya dan juga Ustaz Abu Somad. Jadi saya cuba mendengar ceramah ustaz-ustaz tadi dan saya dapati bahawa penjelasan mereka ini lebih kurang sama, iaitu kita ni boleh bertawassul dengan para wali sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia, kerana kita ni hanya menjadikan mereka sebagai perantara sahaja atas dasar kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita ni meminta kepada mereka, dan perbuatan bertawassul dengan para wali ini tidak dianggap sebagai perbuatan yang syirik. Penjelasan ini lebih ringkas dan juga mudah untuk difahami. Dalam kitab yang kita pelajari juga ada mengatakan bahawa boleh kita bertawassul dengan orang yang mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala juga kasih kepadanya, termasuklah para wali, kerana untuk menjadi wali perlulah dari kalangan orang-orang yang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, khilaf ini adalah dari segi bentuk sahaja tetapi hakikatnya sama. Maksudnya semua perkara ini akan berbalik kepada bertawassul dengan amalan soleh juga. Ianya adalah sama ada amal soleh itu amal soleh yang kita sendiri buat ataupun amal soleh yang dibuat oleh orang yang kita bertawassul itu. Jadi kesimpulannya, kita ni boleh bertawassul dengan semua perkara baik asalkan iktikad kita ni tetap teguh bahawa kita meminta pertolongan tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya dengan perantara tersebut. Wallahu a'lam. Baik, respon terhadap video penceramah sebentar tadi berdasarkan pada hadis yang telah diberikan oleh penceramah. Kadang-kala hadis tersebut dijadikan hujah ataupun alasan di mana bolehnya kita meminta pertolongan atau berdoa dengan menggunakan kebesaran dan kedudukan Nabi SAW. Hadis tersebut tidak menunjukkan bolehnya bertawassul dengan zat dan batang tubuh Nabi SAW. Kefahaman sebenar kepada hadis ini adalah dia menceritakan lelaki buta tersebut bertawassul kepada Nabi, dalam erti kata meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah dan agar dikembalikan penglihatan kepadanya. Dan lafaz-lafaz hadis ini dengan jelas menunjukkan tawassul lelaki buta tersebut kepada Nabi ialah permohonannya kepada baginda agar berdoa kepada Allah untuk dikembalikan penglihatannya. Baik, menjawab kepada persoalan penceramah mengenai
kenapa kita kena bertawassul dengan Tok Wali ataupun Tok Guru kita, sedangkan Nabi Muhammad itu sendiri ataupun para sahabat lagi dekat dengan Allah. Dan juga perbincangan mengenai khilaf ulama sama ada bertawassul dengan Nabi ketika hayatnya dia masih hidup dan setelah wafatnya Nabi. Baik, kita balik semula kepada maksud tawassul itu sendiri. Tawassul ni bukannya kita minta doa kepada si mati. Tawassul ni adalah doa, kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah dengan menyebut nama orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Dengan harapan bila kita sebut nama orang yang orang tersebut dapat dapat memudahkan terkabulnya doa kita ni. Itulah maksud tawassul. Dan tak ada pula yang membezakan antara tawassul pada yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Kalau fikir secara logiknya, kenapa? Kerana tawassul tu adalah berperantara pada kemuliaan manusia tersebut. Kita bertawassul ni pada kemuliaan orang tersebut. Kita minta dengan Allah, tapi bertawassul dengan kemuliaan orang yang kita nak bertawassul tu, berperantara tu. Baik, Imam Syauqani mengatakan bahawa keharusan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada orang lain, ini orang-orang yang soleh, baik pada masa hidupnya atau setelah meninggal dunia, adalah merupakan ijma' para sahabat. Dan hukum bertawassul adalah harus dibenarkan di dalam mazhab Syafi'i. Dan para fuqaha telah bersepakat bahawa bertawassul dengan para nabi dan para awliya ni adalah dibolehkan dan dianjurkan sama ada mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi jelaslah bahawa kita faham bahawa kita nak bertawassul ni boleh dengan orang-orang soleh pun ataupun tok wali pun. Kerana apa? Kerana orang-orang yang baik ni, kekasih Allah ni siapa dia? Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Nabi, yang dekat dengan Allah. Itulah kekasih Allah. Jadi orang yang kekasih Allah ni, Allah sayang tak? Sayang kan? Jadi boleh kita bertawassul dengan para soleh ini. Jadi jangan pula kita bertawassul salah cara. Bertawassul dengan orang yang mencuri ke, memang tak jadilah. Dan cara kita bertawassul tu kena betul juga. Kita meminta kepada Allah agar Allah yang kurniakan melalui tawassul kita itu. Kita kata contoh dengan wali, dengan kemuliaan, berkat kemuliaan wali ni ya Allah kabulkanlah doa ini. Janganlah kita kata ya wali kabulkanlah doa aku. Terbalik pula, sedangkan Allah yang menjadikan sesuatu. Baiklah, sekarang ke bahagian ulasan individu daripada saya. Tawassul atau wasilah adalah berdoa dan memohon pada Allah dengan memakai perantara, yakni menyebut nama yang ditawassuli. Oleh kerana itu, kalimah tawassul pada Nabi maksudnya adalah memohon pada Allah agar terpenuhi yang diminta dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantara itu dapat berupa amal soleh yang pernah dilakukannya, meminta orang soleh agar berdoa untuk dia, menyebut nama atau sifat Allah, memakai perantara orang soleh yang masih hidup disepakati oleh seluruh ulama. Namun tawassul pada orang yang sudah meninggal, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama dan orang soleh sudah meninggal dunia masih menjadi perdebatan, khususnya di kalangan ulama yang tergelincir dari pegangan Ahlus Sunnah yang sebenar. Manakala bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawassul dengan Nabi dan orang soleh yang masih hidup atau sudah meninggal dunia itu dibolehkan. Mengikut pendapat ulama Ahli Sunnah wal Jamaah berkata di dalam Al-Alusi dalam tafsirnya 616 berkata, yang bermaksud, As-Subki berkata, tawassul dan istighasah dengan Nabi kepada Allah itu baik dan tidak ada satu pun ulama salaf dan khalaf yang mengingkarinya, kecuali Ibnu Taimiyah yang telah merubahnya dari jalan yang lurus dan mengada-ngada sesuatu yang tidak diucapkan oleh seorang alim. Sekadar itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.